ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومطاعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pertamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah Subhanahu wa taala beri kita peluang untuk kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu nikmat daripada Allah. Bila kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita dapat ingat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Semua perkara yang kita buat adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna bila kita dapat ingat Allah, maka Allah Taala memang nak kita ingat dia. Satu orang tu dia tak boleh sujud di hadapan Allah, melainkan memang Allah Taala nak bagi dia sujud depan Allah. Maksudnya kita tak boleh buat kebaikan walaupun nak sebut subhanallah, melainkan Allah Ta'ala sendiri bagi kekuatan untuk kita sebut subhanallah. Bermakna orang yang dapat ingat Allah, orang yang dapat sujud di hadapan Allah, orang yang dapat datang ke rumah Allah, ini semua adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah malangnya, alangkah ruginya apabila dalam seharian kita tidak dapat diberi peluang oleh Allah untuk kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi bila kita dalam satu hari kita tak dapat nak tunaikan fardu salat 5 waktu. Ini satu perkara yang sangat-sangat malang, sangat-sangat yang perlu dirisaukan, bahawa dalam kehidupan seharian kita bagaimana untuk kita dapat tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Nabi mengatakan seluruh umat aku, semua umat aku akan masuk ke dalam syurga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, tapi apa kata Nabi SAW? Illa man aba, melainkan sesiapa orang-orang yang tak mahu masuk syurga. Maka para sahabat hairan, siapa orang yang tak nak masuk syurga, sedangkan Nabi dah bersabda kullu ummati, semua orang, tak terkecuali semua umat aku akan masuk ke dalam syurga, illa man aba, melainkan orang yang tak nak, orang yang enggan. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa may ya'ba, mereka bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak nak masuk syurga? Siapa yang tak nak keredaan Allah? Siapa yang tak nak pengampunan Allah? Siapa yang tak nak kasih sayang Allah? Maka apa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Nabi SAW tak jawab persoalan para sahabat. Nabi mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang tak nak? Tapi apakah jawapan Nabi? Nabi mengatakan kaedah kulliyah, ataupun Nabi mengatakan kita kata suatu aturan, satu peraturan yang memang kalau semua orang buat, dia akan termasuk. Apa dia? Nabi mengatakan satu syarat yang semua akan dapat masuk syurga Allah ialah man ata'ani dakhalal jannah. Siapa-siapa yang taat aku, dia akan masuk syurga. Apa kata Nabi SAW? Taat aku, apa Nabi SAW? Man yuti'ar rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat Nabi SAW, maka dia telah taat Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Nabi? Perintah Nabi adalah perintah Allah. Nabi sangat marah orang yang tak jaga sembahyang dia di masjid. Nabi mengatakan apa dia? Aku ni nak
kumpulkan kayu-kayu api dan suruh budak-budak muda bakar rumah-rumah. Apa dia? Rumah siapa? Rumah yang orang-orang yang tak datang sembahyang berjemaah. Maka ini adalah satu kemarahan baginda Nabi SAW. Maka apa sahaja perintah Allah, itulah perintah Nabi SAW. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat aku, dia akan masuk syurga. Maka apakah perintah Nabi SAW? Iaitu semua yang ada dalam Al-Quran. Tundukkan pandangan, jangan tengok perempuan yang bukan mahram, tinggalkan perkara-perkara yang haram, taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jaga supaya apa? Setiap saat kita, ya Allah, aku ni dalam keredaan kau. Oleh sebab itu kata para ulama, orang yang tak buat dosa, pahala dia lagi besar daripada orang yang buat amal tapi dia buat dosa. Kerana apa? Kerana orang yang tak buat perkara yang dimurkai oleh Allah, dia tidak dapat apa-apa. Tetapi orang yang buat taat tapi dia buat juga larangan Allah, Allah Ta'ala marah juga dekat dia. Kan ini ulama menyebutkan satu perumpamaan orang yang apa, dia masuk hospital. Kan dia masuk hospital, dia ada kencing manis contohnya. Kemudian dia ada kencing manis contohnya. Jadi bila dia dijaga dalam buat dan sebagainya, tapi dia punya kencing manis tu tak turun. Jadi doktor semua pelik lah. Kenapa kau dah dekat dalam buat tapi kau punya kencing manis tu tak stabil kan? Kemudian semua pakar-pakar lah turun, tak boleh nak selesaikan masalah dia. Rupa-rupanya apa? Bawah bantal dia ada plastik coklat. Allahu Akbar. Memanglah pakar mana pun tak boleh jadi. Jadi ulama beritahu macam tu lah. Orang yang taat perintah Allah tapi dia buat dosa, dia tak jadi apa. Sepatutnya masalah dia selesai, sepatutnya kehidupan dia bahagia, sepatutnya dia ni jadi orang yang tak stres, orang yang tenang. Tapi bila mana ada perbuatan yang dia buat langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kehidupan dia tak stabil. Dan maka Nabi sebut, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani. Siapa yang tak taat aku, siapa yang tidak ikut apa yang aku suruh dan tidak ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, maka dia ni lah orang tak nak masuk syurga. Maknanya apa? Orang yang tak sembahyang tu seolah-olah dia tak nak masuk syurga Allah. Orang yang tak pergi masjid, orang yang tak nak istighfar, orang yang tak nak ingat Allah, seolah-olah dia dah rasa tak apalah, syurga Allah Ta'ala je dekat akhirat. Alah, akhirat je, tak apalah, aku nak jumpa Allah Ta'ala je. Seolah-olah tak ada Allah Ta'ala ni, tak ada apa-apa lah. Seolah-olah tak ada kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, orang yang illal khashi'un, orang yang alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Salat ni dia tak berat pun. Apa dia? Illal khashi'un. Untuk inna salata lakabiratun illa 'alal khashi'in. Solat ni dia rasa sangat berat, sebab melainkan Allah Taala sebutkan apa? Melainkan orang yang khashi'in. Apa Allah Taala sebut khashi'in? Apa dia? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Siapa orang yang khusyuk? Allah Taala bagi tahu orang-orang yang dia, ya Allah, dia rasa alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia ni akan jumpa Allah Taala. Dia orang yang bila dia tahu, ya Allah, aku akan jumpa kau dekat akhirat, aku akan, segala amalan aku akan dibentangkan di hadapan kau, memang kau akan jumpa aku, ya Allah, kau akan hisab aku akan dihadapkan di hadapan kau. Maka apa dia? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang ada perasaan macam ni, dia ni solat senang ni bagi dia. Solat rasa seronok. Solat dia rasa solat tu manis kan. Dia tak ada rasa susah. Sebab apa? Dia tahu aku ada Allah. Allah Ta'ala bagi aku rezeki, Allah Ta'ala bagi aku macam-macam, dan aku akan jumpa Allah Ta'ala kan. Jadi aku takut dah, ya Allah, aku jumpa kau dalam keadaan kau marah dekat aku, dalam keadaan kau tak sayang aku, dalam keadaan kau tak pandang aku, dalam keadaan kau tak suka dekat aku. Ya Allah, dekat akhirat siapa yang nak suka aku? Siapa yang nak pandang aku? Siapa yang nak tengok aku dekat akhirat nanti? Apa? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Mak ayah akan lari daripada anak dia, adik-beradik akan lari, tak ada siapa dah nak tengok kita. Ya Allah, siapa nak tengok aku? Semua lari daripada aku. Jadi kalau kita tak usaha dekat dunia ni, Allah Ta'ala dah tak pandang dekat kita, Allah Ta'ala tak kisah dekat kita, Allah Ta'ala tak sayang dekat kita, bagaimanalah nanti kita nak jumpa dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita nak hadapkan diri kita, nak hadapkan amalan kita, siapa yang nak tolong kita?
melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umur yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan adalah salah satu kelebihan seseorang itu buat silaturahim adalah apa? Nabi menyebutkan adalah antaranya panjang umur. Maka umur yang diberikan oleh Allah adalah satu modal untuk kita baiki hubungan kita dengan Allah, dekatkan diri kita dengan Allah. Sentiasa kita jadikan setiap hari kita ini, kita rasakan setiap hari kita di atas muka bumi Allah adalah hari yang terakhir dalam kehidupan kita. Kita dah tak boleh nak jumpa hari ini. Besok kita dah masuk besok, hari semalam dah terlepas. Seluruh kehidupan kita tak boleh nak jumpa hari yang semalam. Jadi kita rasakan ini waktu yang sangat berharga yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Dan jadi kita rasakan, ya Allah, kau bagi aku umur ni, kau beri aku kekuatan. Hari-hari kita minta, ya Allah, kau beri aku kekuatan untuk aku taat kau, untuk aku dekat dengan kau, untuk aku dapat cinta kau, kasih sayang kau, supaya apa? Kehidupan kita jadi bahagia. Dan Allah Ta'ala sebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah, pertama sekali apa dia? Allah Ta'ala akan selesaikan masalah dia. Dia bukan orang tak ada masalah, dia ada masalah, tapi Allah Ta'ala mudahkan dia. Dia tenang je, Alhamdulillah, ada je jalan keluar. Sebab apa? Yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala pertama sekali, Allah Ta'ala akan bagi dia jalan keluar. Yang kedua apa dia? Orang yang rezeki sempit, Allah Ta'ala beritahu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala tak kata Allah Ta'ala nak bagi dia rezeki, bahkan Allah Ta'ala bagi tahu lagi, min haitsu la yahtasib, pada arah yang dia tak jangka-jangka Allah Ta'ala akan bagi dia rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi dua perkara ni yang orang hadapi, iaitu masalah dan susah untuk dia dapat rezeki. Allah Ta'ala dah bagi tahu formula dah dalam Al-Quran. Takwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan selesaikan masalah dia, Allah Ta'ala akan mudahkan rezeki dia. Jadi mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita ketakwaan kepada Allah. Allah Ta'ala beri kita taufik dan hidayah. Sentiasa Allah Ta'ala bimbing kita, sentiasa kita dalam jagaan Allah, sentiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya kita dapat taat segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tinggal segala larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim.